Assalamualaikum guys. Ini adalah video untuk part 2 EPL Game Week ke-7. Kita straight terus kepada point untuk game yang ke-6 antara Brighton versus Arsenal yang berkesudahan seri 0-0 tanpa jaringan. Okey, untuk game ini saya tak nak ulas panjang-panjang sangat sebab kedua-duanya keep on fighting, dan satu punca yang saya tengok dari game ini yang mengakibatkan tiada jaringan dihasilkan adalah akibat hujan. Kerana bila kita bermain dalam hujan, saya tengok kedua-dua tim ini lebih bersikap berhati-hati dan tak terlalu banyak buat mistake, dan ada banyak peluang yang boleh disempurnakan dengan baik, tapi disebabkan timing yang tidak tepat, faktor hujan, so ianya agak mengganggu serba sedikit rentak permainan tu. Aaron Ramsdale, goalkeeper Arsenal, pada malam ini sungguh cemerlang. Banyak save yang dia berjaya membaca dan berjaya juga untuk dia save dengan baik. Jumlah shot dari Brighton sememangnya bukti yang mereka keep on fighting. 21 kali shot dan hanya 2 sahaja on target. Okey, tu sajalah untuk game Arsenal ni. Sorry kepada Abang Faiz kalau Abang Faiz tengok video ni. Sorry lah, nanti next time saya akan hurai lebih panjang pasal Arsenal ni. Tapi untuk game Arsenal lawan Brighton ni memangnya satu game yang menarik dan fighting antara dua-duanya. Banyak peluang-peluang yang boleh dihasilkan tapi tidak berjaya kat situ. Okey, habis untuk game yang ke-6. Okey, kita pergi pada game yang ke-7 antara Crystal Palace versus Leicester City yang berakhir dengan 2 sama dengan sengit. Kenapa saya berkata sengit? Kerana untuk game ini Crystal Palace mengasak player Leicester City dan sentiasa menutup ruang untuk Leicester nak masuk. Kalau kita tengok stats position games, Crystal Palace lebih memegang game dengan 60%, manakala untuk Leicester City hanya 40% sahaja. Kalau kita tengok pula dari segi jumlah shot, Crystal Palace membuat 18 kali shot dan hanya 4 on target sahaja. Dan untuk Leicester City membuat 9 kali shot dan 5 on target sahaja. Bagi saya satu jumlah shot yang besar untuk Crystal Palace, kerana untuk menguji Kasper Schmeichel bagi saya bukanlah satu perkara yang easy, bukan satu perkara yang senang lah. 30 kali tackle ke atas player Crystal Palace dah macam main apa dah Leicester ni. Ada peningkatan yang baik untuk Patrick Vieira ni. Good improve lah bagi saya untuk Crystal Palace pada musim ini. Walaupun pada awal-awal game agak tenggelam, tapi lepas pada 3 game saya tengok performance game Crystal Palace semakin lama semakin naik. Okey, kita pergi kepada game yang ke-8. Game yang ke-8 antara Tottenham Hotspur versus Aston Villa yang berkesudahan 2-1 dimenangi oleh Spurs. Form yang baik pada Aston Villa ketika menentang Man U dan Everton dibawa ke game ini, tapi sayang luck tiada untuk game ini. Dari segi position games, ianya memang dimenangi oleh Spurs dengan 56.3% dan Aston Villa hanya 43.7% sahaja. Kalau dari segi shot pula, ternyata kekebalan Emiliano Martinez memaksa Spurs membuat 17 kali shot dan 8 on target. Satu range shot yang besar, tapi nak uji Martinez ni bukan satu perkara yang mudah, kerana Emiliano Martinez ni bagi saya goalkeeper yang sedang naik. Dia ibarat macam Mike Maignan di S9. Manakala untuk Aston Villa pula membuat 14 kali shot dan 3 on target. Satu stats yang menarik perhatian saya iaitu clearance part, iaitu clearance untuk Spurs mereka membuat 37 kali, manakala untuk Aston Villa hanya membuat 6 kali sahaja. Dah macam stats clearance untuk defense Chelsea dah. Selalu yang stats clearance yang tinggi ni Chelsea je banyak pegang. Dan Son Heung-min sekali lagi menjadi faktor yang penting untuk attacking Spurs dan dipilih sebagai man of the match untuk game tu. Harry Kane saya tak nampak langsung kelibat dia. Saya tak tahu dia main, tapi saya tak nampak sangat serangan yang dilakukan. Dah macam hilang tumpul dah. Saya tak tahu kenapa jadi macam tu, dan saya tak nampak lah rate yang tinggi dia cuba buat untuk Spurs. Okey, kita pergi kepada game yang ke-9. Game yang ke-9 antara West Ham United versus Brentford yang dimenangi oleh Brentford 2-1. Firstly, saya sendiri rasakan yang akan terjadi satu gameplay yang sengit dan tight untuk kedua-dua tim ni, terutama dari Brentford, kerana pada game sebelum ni Brentford memberikan satu gameplay yang susah dan sengit untuk Liverpool dan diorang berjaya mengikat Liverpool
So Brentford bagi saya dah ada satu penanda aras yang baru untuk menentang tim-tim besar, iaitu tactical formasi diorang 3-5-2. Tactical ini banyak membantu gameplay Brentford semakin menjadi, terutamanya bila game menentang Arsenal dan Liverpool. Walaupun dari segi stats position Brentford hanya memegang 40.1% sahaja macam tu, manakala untuk West Ham mendapat 59.9% sahaja macam tu. Tapi kalau kita tengok game itu, Brentford lebih banyak memanaskan aksi perlawanan berbanding dengan West Ham United. West Ham agak tenggelam sedikit untuk game ini lah, dan agak slow sikit rentak mainan West Ham. Dan kombinasi antara Jarrod Bowen, Pablo Fornals, Said bin Rahma dan Mikel Antonio nampak macam slow sikit lah untuk game ini. Saya tak pasti kenapa. Dan dari segi jumlah shot, West Ham pula lebih ke depan dengan 18 kali shot, tetapi on target mereka hanya 5 sahaja. Untuk Brentford pula, diorang buat 13 kali shot dan mereka membuat 6 on target. Itu sudah cukup baik untuk tim-tim yang baru saja naik ke EPL. Selalu umumnya lah, kita tahu kalau tim-tim yang baru naik ke EPL, diorang akan terkejut dengan environment di EPL sebab terlalu tempo permainan yang laju. Tapi beza dengan Brentford yang dia boleh adapt dengan suasana tu dan tactical diorang tu menjadi. So saya tak terkejut kalau Brentford ni dia boleh kalahkan tim-tim besar yang lain seperti Man City, MU, Liverpool, Arsenal, Chelsea, mana tahu. Okey, kita pergi kepada game yang ke-10. Game yang ke-10 dan habis dah. Penutup untuk game week yang ke-7. Ini antara Liverpool versus Manchester City yang berakhir dengan seri 2-2 dengan sengit. Saya suka sangat game ni sebab pada mulanya saya ngantuk, tapi disebabkan aksi rancak daripada awal minit sampailah ke akhir minit, saya tak edit nak tidur. Macam tadi saya cakap, game ini dari mula sampai habis dia compete each other. Dua-duanya tak memerlukan masa cooldown yang lama. Maybe paling lama pun saya rasa dalam 30 second saja. Lepas tu terus cari ruang dan attack. Game ini kita boleh tengok yang tactical versus tactical juga, kerana Liverpool ada kalanya lah sometimes diorang menggunakan tactical false 9 dan Man City memang false 9 tactical. So sememangnya menarik lah untuk aksi ini. Dan untuk position game, jurang tidak jauh beza pun, walaupun Man City memegang game dengan 51.5% dan Liverpool hanya memegang game 48.5% sahaja. Dan dari segi stat shot pula, Liverpool membuat 6 kali shot dan 4 on target, manakala MC membuat 12 kali shot dan 3 on target. Game ini bagi saya memang ujian untuk Alisson Becker, khususnya lah kerana pada musim lalu stats Alisson agak tak cantik lah. Kerana satu, disebabkan Van Dijk injured. Yang kedua, maybe dia kena jadi captain untuk barisan defense handle. Dia kena handle barisan defense tu. So, tapi untuk musim ini, disebabkan Van Dijk dah kembali membarisi benteng pertahanan, so defensive line Liverpool agak kuat musim ini. Dan pada mulanya saya tak yakin, saya tak berapa nak yakin dengan Phil Foden, kerana kalau diberi pilihan sama ada Phil Foden ataupun Ferran Torres, saya lebih memilih Ferran Torres untuk bermula. Dan Phil Foden pada second half, bukannya 100% full match tu Ferran Torres saja. Bagi saya, kenapa saya pilih Ferran Torres? Kerana Ferran Torres ada sedikit bijak dalam tactical false 9 ni. Walaupun speeding dia tak terlalu hebat, tak terlalu laju, pace dia pun biasa, tak adalah biasa sangat, tapi dia adalah range pace dia sendiri. Tapi kalau kita tengok impak permainan Ferran Torres di Spanyol pada Euro lalu, sememangnya banyak membantu dari segi attacking. Tapi untuk game ini, overall player lah dari kedua-dua tim memang menjadi, dan bagi saya tak ada satu pun yang out form. So saya berpuas hatilah untuk game ini. Dan yang terakhir, saya nak ucapkan tahniah juga kepada Jurgen Klopp dan anak-anak buah dia kerana berjaya mengekalkan rekod tanpa kalah selama 7 game ini. Sebab saya expect Liverpool akan kalah untuk game ini, tapi tak menjadi. Dan bagi saya itu satu pencapaian yang baik dan maybe petanda untuk juara EPL season ini. Siapa tahu kan, segala kemungkinan tu boleh terjadi, tapi maybe terlalu awal sangat, baru 7 game. So kita tunggulah, dan tahniah untuk Liverpool. Okey, terhabis game week ke-7. Game week ke-7 dah settle. Next video game week ke-8. Ni game week ke-7 part 2 part 1 dah settle, ni part 2. So kepada korang yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Okay, kat bawah tekan button subscribe kat bawah tu. Dan terima kasih kerana melihat video-video kami dan menyokong kami. Saya harap korang tak jemulah melihat muka yang sama sahaja setiap minggu ya. Dan kita berjumpa pada episod akan datang. Assalamualaikum.